Jauhar Al-Mawhub 65. Bawah tu. Taklah bawah tengah sikit. 65 Surat 65 yang membicarakan tentang apa ni? Oh, tentang malam kelebihan puasa. Tentang kelebihan puasa Ramadan dan masuk kepada malam Al-Qadar. Oh, kita bincang malam Al-Qadar sebelum ni. Malam Al-Qadar yang mana malam Al-Qadar ni sangat besar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan tu kita kali-kali jadi 83 tahun. Lebih baik. Bukan 83 tahun. Lebih baik daripada 83 tahun. Kalau malam tu beribadah 2 rakaat je. Kali 83. Besar kelebihan malam Al-Qadar. Kemudian kita baca berkaitan dengan Nabi sebut, Sayyidatina Aisyah tanya nak buat apa kalau jumpa malam Al-Qadar, maka Nabi suruh baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Suruh baca banyak-banyak. Selain daripada tu, kalau kita jumpa nanti, tak lama dah ni bulan puasa ni, kita jumpa malam Al-Qadar, jangan lupa kawan-kawan, gunakan teknologi yang ada sekarang ni. Masuk dalam grup call. Yang dekat-dekat tu call lah. Yang boleh call tu call lah. Yang adik-beradik sebagainya call. Kawan-kawan ni masuk grup je lah. Takkan nak call seorang-seorang lah. Kali kerja call sampai subuh. Tak ibadah pula. Manfaatkan teknologi. Jumpa apa macam mana ni? Tak kisahlah jumpa air laut jadi tawar ke. Kalau duduk tepi laut tu air laut jadi tawar. Pokok pakat-pakat sujud ke tunduk. Tak kisahlah macam mana pun. Air jadi beku ke, bukan air dalam bilik air lah, bukan dalam pita ais. Dalam pita ais tu memang beku. Nanti tengok Allah, air beku, bukan pita ais. Yang tu memang beku. Jadi jumpalah, tak kisahlah jumpa macam mana pun. Ini malam ni pula kena pula pada 10 yang terakhir dan sebagainya. Maka jangan makan seorang. Jangan makan seorang. Jangan makan seorang. Sebar-sebarkan sekali. Itu yang lepas lah. Yang lepas malam Al-Qadar, kelebihan malam Al-Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qad ayat ketiga. Itu yang lepas. Masuk kita pula sikit sambungan daripada kelebihan malam Al-Qadar tu lah. Kelebihan daripadanya muka surat 65 tu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 daripada bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sebab dinamakan malam Lailatul Qadar, sebab apa nama malam Lailatul Qadar? Malam lagi, Lailah lagi, Qadar lagi ya. Malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Sebab apa dinamakan malam Lailatul Qadar tadi? Kerana besar kadarnya. Besar kadarnya. Kalau satu malam tu diumpamakan dengan 83 tahun, 1000 bulan, satu malam aja. Besarlah tu. Kalau malam tu 12 jam, daripada maghrib sampai ke subuh tu 12 jam, katalah 12 jam. Ini 12 jam, 8 tak sampai tak? 7 lebih kurang lah, ataupun 11 jam. 11 jam tu lebih baik daripada 1000 bulan dalam 11 jam tu aja. Jadi dan apabila waktu tengah malam tu pukul 2, 3, 4 lagi besar. Siapa yang sembahyang tarawih pada hari tu pun dah dapat dah malam Qadar. Dapat dah. Tapi itulah malam 10 terakhir. Masa tu orang dah kurang lah. Yang ramai mula-mula hari pertama aja. Subuh penuh sampai keluar tu sembahyang. Maghrib time tarawih pun. Paling hebat 10 hari hilang 3 suku. Tinggal suku je. 3 suku hilang. Tinggal suku. Lepas 10 sampai 20 makin kurang. 10 yang terakhir lagi kurang. Sibuk buat kuih, sibuk pergi beli baju. Sedangkan sangat penting. Yang mana kadarnya sangat besar. Kalau ibadah, kalau sedekah RM1, kali macam mana nak kali macam mana tu malam? Kalau pahala RM1,
Macam nak kira? Maknanya banyaklah ribu, juta. Juta lah banyak dengan. Tu kalau RM1. Dan besar kadarnya dan kemuliaannya. Mulia, sangat mulia malam itu. Kenapa mulia? Nanti kita akan bincang kenapa malaikat turun dan sebagainya lah. Dan besar pahala bagi orang yang mengerjakan ibadah padanya. Siapa yang buat ibadah pada malam tu, sangat besar pahala tu, sangat besar pahala. Dan diturunkan besar pahala. Jadi selain daripada besar pahala, diturunkan padanya pada malam Al-Qadar akan Al-Quran sekaliannya dengan sekali turun. Quran ni daripada Luh Mahfuz, tengok ni. Sekali turun daripada Luh Mahfuz kepada Baitul Izzah pada langit dunia. Langit dunia ni dipanggil Baitul Izzah. Dekat Luh Mahfuz, Quran dah ada dah ke situ. Dah ada dah. Di Luh Mahfuz. Kemudian turun ke Baitul Izzah, langit dunia, pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar tu, malam Al-Qadar mana? Malam Al-Qadar dululah. Hari ini dalam sejarah lah dulu. Malam Al-Qadar tu turun semua sekaligus turun Quran kepada Baitul Izzah, tapi tak turun ke bumi lagi, tak turun lagi. Baru langit dunia. Baitul Izzah ni langit dunia. Duduk di situ. Kemudian diturunkan dia atas Nabi SAW, kan wahyu Jibril bawa turun tu, bercerai-cerai sikit-sikit dengan sekira-kira pekerjaan yang jatuh dan berhajat kepadanya. Jadi turun sikit-sikit kan. Hari ni turun surah ni. Selama 2 bulan tak turun wahyu kan. Nabi biasa gitu. Kemudian turun pula. Mula-mula turun Iqra, turun sikit. Selama mana? Di dalam masa 20 tahun. Setengah pendapat kata 23 tahun. Kita tulis 20 tahun, lebih kurang tu lah. Umur Nabi 40, dilantik menjadi Rasul. Turunnya ayat Iqra 5 ayat. Lepas tu katanya ada setahun lebih tak turun-turun dah. Punyalah Nabi risau. Kenapa sekali ni? Tunggu. Jibril tak datang-datang dah. Ada riwayat yang paling lama kata setahun lebih. Setahun setengah. Lepas tu barulah Jibril datang balik. Lama tu. Setahun setengah baru turun balik. Ya ayuhal mudaththir. Wahai orang muslimat, kum fa'anzir. Bangun, sebarkan. Sebarkan. Apa yang nak sebarkan? Wahyu yang akan diterima nanti. Itu maknanya wahyu yang kedua adalah surah Mudaththir. Wahyu yang kedua. Dan ada ulama mengatakan ketika ada sebahagian ulama, bukan semua, sebahagian ulama mengatakan ketika dalam peristiwa Gua Hira turunnya Iqra, tak disuruh untuk menyampaikan. Maka waktu itu Nabi kita ni bukan jadi Rasul, belum lagi. Masa dalam peristiwa Gua Hira hanya jadi Nabi aja. Sebab Nabi dan Rasul dua perkara yang berbeza. Nabi-Nabi lain pun sama. Dilantik menjadi Nabi dulu. Selang berapa lama, berapa tahun-tahun, baru lantik menjadi Rasul. Beza Nabi dan Rasul, mengikut pendapat yang masyhur adalah, Nabi terima wahyu, dia untuk diri dia amal, dia nak sampaikan boleh, tak nak sampai pun boleh. Tak wajib baginya untuk sampaikan. Tapi kalau Rasul, itu kalau Nabi. Kalau Rasul, dia terima wahyu untuk diri dia dan wajib untuk dia sampaikan kepada umat dia. Jadi Nabi diberi pilih. Nak sampai boleh, tak nak sampai boleh. Yeah. Jadi ketika peristiwa Iqra, peristiwa Gua Hira, mana ada suruh sampaikan? Suruh baca kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan mana ada? Jadi maka waktu tu sebagian ulama kata waktu tu Nabi hanya menjadi Nabi, tak jadi Rasul lagi. Bila jadi Rasul, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang muslim, keluar untuk menyampaikan. Bila keluar untuk menyampaikan, kum bangun, fa'anzir. Pergi menyampaikan. Bila menyampaikan, Rasul lah. Waktu tu baru jadi nanti menjadi Rasul. Itu sebagian ulama lah. Sebagian ulama kata tidak. Ketika Nabi peristiwa Gua Hira atau Iqra tu, masa tu dah Nabi dah Rasul. Sebab tu berlaku peristiwa Nabi cuba menyampaikan, tapi secara sembunyi-sembunyi. Sampaikan juga, tapi secara sembunyi-sembunyi. Dilantik menjadi Nabi dan Rasul sekaligus pada malam tu. Ada khilaf ulama lah kat sini. Nabi-Nabi yang lain semua dilantik menjadi Nabi dulu baru Rasul. Pada pendapat yang kedua ni, Nabi-Nabi yang lain dilantik menjadi Rasul, dilantik menjadi Nabi, selang berapa lama baru jadi Rasul. Tapi Nabi kita direct, Nabi dan Rasul sekaligus pada peristiwa tu. Mengikut pendapat yang kedua lah.
Pendapat yang pertama kata tak, sama je macam Rasul Nabi-Nabi yang lain. Bila dilantik menjadi Nabi dulu, kemudian baru Rasul. Jadi selama 23 tahun. Atau dalam kitab kita kata 20 tahun. 20 tahun menyampaikan sikit, turun wahyu tu sikit-sikit. Apa dia kata sini? Yang jatuh berhajat kepadanya. Maksudnya apa-apa jadi je, baru turun ayat. Jatuh jadi, baru turun ayat. Baru turun ayat, baru turun ayat. Sebenarnya, dia turun daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah awal-awal lagi. Dah turun siap-siap dah. Cuma tak turun ke Nabi. Bila katalah, bila Nabi, lepas Nabi dah menyampaikan semua, sahabat sembahyang, Allahu Akbar, lepas tu baca merapu. Mabuk. Baca merapu, merepek. Baca, maka turun ayat. La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu sembahyang ketika kamu mabuk. Kalau nak mabuk-mabuk, lepas mabuk tu jangan dekat-dekat dengan waktu sembahyang. Kalau kata nak sembahyang Isyak, sembahyang Isyak dulu baru mabuk. Masa tu boleh minum arak lagi. Masa tu permulaan diharamkan arak secara berperingkat. Jadi ketika sahabat baca bukan-bukan 3 rakaat jadi 5 mabuk, maka turun ayat supaya kalau nak minum arak jangan sembahyang. Sembahyang tak boleh ketika mabuk. Selang berapa lama lepas pada itu, turun ayat seterusnya. Haram terus arak. Tak kira lah tengah semayang ke, tak tengah semayang ke, haram terus. Nampak? Dia mengikut keadaan. Dia bukan haram terus sekaligus. Tidak, mengikut keadaan. Kalau dalam kitab kita dia kata, mengikut apa ni? Sekira-kira pekerjaan yang jatuh dan berhajat kepadanya. Itulah. Maksudnya bila jadi peristiwa apa-apa, perlukan wahyu, maka waktu wahyu turun selama 20 tahun. Kerana ditakdirkan Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar itu akan segala perkara. Dan malam Al-Qadar itu juga Allah takdirkan segala perkara. Dengan maksud sama juga di Luh Mahfuz. Takdir kita dah ada dah di Luh Mahfuz. Kita ni nak mati berapa hari bulan, dah ada dah. Lepas ni sakit, lepas ni gitu, lepas ni jatuh motor, dah ada dekat Luh Mahfuz. Dah siap dah. Lahir tahun berapa? Lepas tu kahwin bila, anak bila, semua dah tertulis, semua. Lepas ni jadi apa pun dah tulis dah. Dah tertulis di Luh Mahfuz. Dia panggil takdir mu'allaq. Yang tu kena ngaji tauhid. Ngaji tauhid baru jumpalah. Kalau tidak tak jumpa. Sama ada ngaji kitab Faridah ke, Baqarah ke, Risalah Tauhid ke, kena ngaji tauhid. Ada. Iaitu takdir mubram dan mu'allaq. Takdir mu'allaq ni yang ada tertulis di Luh Mahfuz. Malaikat akan pergi sana, tengok berapa hari bulan, tengok apa yang nak dia buat, nak cabut nyawa ke apa ke. Dia ambil, bubuh dalam catatan dia. Bahasa sekarang bubuh dalam tab dia, Bluetooth. Masuk, dia pun pergi cari lah orang tu. Oh, kena turun hujan. Dia ambil kat mana tugas-tugas malaikat ni. Ambil kat mana? Ambil kat mana yang perlu dibuat? Ambil dekat Luh Mahfuz. Yang mana sekarang ni dah tertulis. Lama dah. 50,000 tahun sebelum dicipta makhluk dah ada dah. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebelum diciptakan manusia, 50,000 tahun dah tertulis dah. Lahir tahun berapa, mati. Malah syurga neraka pun dah tertulis. Setiap orang tertulis. Jadi malaikat untuk buat kerja, dia akan tengok situ. Berapa hari bulan, dia pergi. Sikit pun tak lambat, sikit pun tak cepat. Ngam. Malaikat. Dia ambil situ, dia pergi buat kerja. Ambil situ, buat kerja. Ambil situ, buat. Turunkan hujan kat sini. Panaskan kat sini. Letusan gunung berapi sini. Dia pergi buat. Tu kerja malaikat semua tu. Tarik nyawa. Israel pergi cari 4 nyawa. Yang ni dia mati waktu di sini, di sekian di sini. Tunggu je. Tak payah. Relax je tunggu. Dah tahu dah mati kat mana. Tak boleh dah lagi ya. Tak boleh lagi. Malaikat memang akan cabut nyawa. Sebab dah tertulis kat situ di mana tanah kubur, di mana dicabutkan nyawa, di mana dicabutkan nyawa, di mana tanah kuburnya. Itu yang berlaku satu cerita dulu. Zaman Nabi Sulaiman, zaman dulu. Malaikat maut Israel pelik. Dia dah tengok dah dekat Luh Mahfuz nak cabut nyawa kawan ni. Dia pelik, penuh berkati aje. Lepas tu dia tanyalah Nabi pada waktu tu. Ada orang penuh, jadi macam tenung aku. Kata Nabi tu, itulah malaikat Israel. Masa kau dah sampai dah tu mana. Dia tenung. Lepas tu dia lari. Dia lari. Sebab dia dah tahu tu malaikat maut. Dia lari. Lari. Sampai ke satu tempat yang sukar lah. Tempat tengah-tengah pulau ke macam tu. Lari. Takut ke nak kena cabut nyawa ni.
Sampai tempat yang memang orang tak pergi kat situ. Memang tempat sorok, masuk dalam gua apa semua. Baru malaikat tu kata, sinilah patutnya aku nyawa-nyawa. Apa kita buat nyawa? Yang malaikat tu tengok tu pelik. Nak cabut nyawa dekat tempat lain. Kenapa dia dekat sini? Itu malaikat Israel tengok. Perhati je. Kalau tengok pada masa ni, dah tak lama dah masa dia. Tapi dia ada duduk kat sini lagi. Patutnya biasanya duduk dekat-dekat tempat tanah kubur dia tu. Tempat dia mati tu. Pelik ni, tu dah perhati. Kawan ni pergi tanya Nabi, rupa-rupanya malaikat pelik. Kenapa tak pergi lagi tempat yang sepatutnya yang tertulis dekat Lauh Mahfuz, dia akan mati di situ. Kenapa tak pergi lagi ni? Dah dekat dah ni, berapa minit, berapa jam lagi ada ni. Jauh pula tempat tu. Itu yang dia heran, dia tengok tenung je. Dia tanya Nabi tu. Nabi kata, itulah Israel. Dia pergi lagi. Dia lagi sampai ke tempat yang memang dia kata. Di Lauh Mahfuz tertulis di situ, sampailah tempat tu, malaikat kata, inilah tempat dia mati. Cabut nyawa dekat situ. Matilah dia. Tertulis di Lauh Mahfuz. Apa dia? Segala perkara. Bila kata segala, yang apa yang sama ada yang sekarang atau yang akan datang. Segala. Bila sebut segala lah. Debu jatuh pun itulah segala. Dia tak ada kecuali benda halus-halus. Tak ada kecuali. Segala. Itu segala. Segala perkara telah tertulis. Okay? Yakni zahirkan akan segala maqadir. Terzahirlah segala maqadir yang ditakdirkan pada azali. Iaitu ini takdir mubram yang ada pada Allah. Takdir mubram. Yang ini tak boleh berubah. Takdir mubram tak boleh berubah. Yang ada hanya Allah je yang tahu. Ada pada Allah dan hanya Allah je yang tahu. Tapi takdir mu'allaq boleh berubah. Nyawa dia dekat catatan Lauh Mahfuz, catatan malaikat lah kita kata. Umur 60. Dia tengok, okey 60. Sekarang umur 50. Malaikat dah tahu dah 60. Tiba-tiba bila waktu 60 tu, malaikat pergi tengok, tak ada dah 60 tu. Tak mati lagi ni. Rupanya 70. Dia berubah, boleh berubah. Kenapa dia berubah? Rupa-rupanya masa umur dia 58, dia banyak sedekah. Antara perkara yang memanjangkan umur adalah sedekah. Maka dia banyak sedekah, banyak sedekah, maka Allah panjangkan umurnya daripada 60 dan dia minta doa untuk panjang umur. 60 jadi 70. Tapi hakikatnya pada Allah memang umur 70 pun. Dia tak boleh berubah yang tu. Dia panggil takdir mubram. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq berubah, boleh berubah. Takdir mubram tak boleh berubah. Kalau berubah, rosaklah sifat ilmu Allah. Jadi jahillah Allah kalau takdir berubah juga. Takdir mana? Yang ada pada Allah itu. Takdir mubram. Kena ngaji tu. Sini ada tauhid tak? Tak perasan tadi. Tapi nampak ada. Ada. Kena ada lah. Kalau tak ada tu, bimbang lah takut. Akidah tak mantap. Lagi bimbang takut akidah seleweng. Tu lagi bimbang. Okay? Akan segala maqadir, akan segala yang telah ditakdirkan pada azali, maka untuk zahirkan, untuk jadikan, yang hendak diturunkan dia atas segala hambanya, yang akan terjadi pada atas segala hamba, semua dah dizahirkan, ditertulis di dalam demikian tahun itu. Tiap-tiap tahun tu lah, tiap-tiap tahun pergi tengok setahun. Tengok seperti firman Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yakni pada malam Lailatul Qadar itu dicerai-ceraikan segala pekerjaan yang dijadikan dia. Pada malam Al-Qadar tu, apa yang berlaku tu dicerai-ceraikan segala pekerjaan yang dijadikan dia. Maksudnya senang mudah kata, takdir ditentukan pada hari itu. Takdir setahun. Takdir mana? Yang mu'allaq tadilah. Yang mubram dah sampai ke kiamat, sampai ke apa nak jadi dalam syurga, semua ada pada Allah dah. Allah tahu semua dan Allah takdirkan semua dah. Ini yang berubah ni, yang dekat mu'allaq ni. Setiap setahun ada, setahun takdir setahun. Mudah kata, tukar buku tu. Bukan buku catatan buat dosa pahala kita, bukan. Tukar buku apa yang akan terjadi dekat diri kita pada tahun itu. Dan begitu juga apa berlaku hujan, rezeki banyak mana, hidup ke, mati ke, apa-apa yang terjadi pada tahun itu. Pada tahun itu, malam Al-Qadar tu. Maka diberikan naskhah rezeki, catatan, buku.
rezeki ataupun apa yang berlaku, dan hujan, dan tumbuh-tumbuhan kepada Mikail. Tu kerja Mikail kan? Mikail kan dia turunkan hujan, dia bagi nafkah tu setiap tahun. Mikail apa dia? Apa yang berlaku tu lah. Turunkan hujan berapa hari bulan, ribut apa semua tu lah. Tumbuh-tumbuhan yang ini tumbuh ke tak tumbuh ke, subur ke tak subur ke, semua diberi catatan tu kepada Mikail. Apa yang berlaku ni, semua Mikail punya kerja lah tu. Rezeki, hujan, tumbuh-tumbuhan. Itu Mikail punya kerja. Diserah. Ini untuk tahun ini. Serah tu maksud mana? Ambil kat mana? Ambil dekat Lauh Mahfuz. Tertulis. Takdir apa? Takdir mu'allaq. Tertulis. Ini berlakunya bukan berlaku. Tak berlakunya di sini, di satu tempat tu elok aja, aman, damai, dan tempat tu elok lah, tak panas sangat, tak sejuk sangat. Masa dia ambil. Tiba-tiba sampai waktunya yang sepatutnya diturunkan hujan sikit, hujan yang bukan memudaratkan, hujan yang tak memudaratkan lah. Tiba-tiba tengok, suatu hujan lebat pula. Ingat aku masa aku ambil hari tu, hujan biasa renyai-renyai je. Bila sampai waktunya setelah 2-3 bulan ke, suruh lebat pula. Dia berubah. Rupa-rupanya dekat tempat tu banyak berlaku maksiat contoh. Maka Allah turun balik. Ada apa-apa yang berlaku, turun balik. Tak ada amal ma'ruf nahi munkar, Allah turunkan bala kat situ. Maka yang elok renyai-renyai jadi banjir. Asalnya masa malaikat ambil tak ada. Masih lagi elok, tapi dia akan berubah. Dia boleh berubah. Kadang-kadang ditakdirkan kat situ gunung berapi ke, kalau kat sini tanah runtuh ke apa. Bila sampai waktu, bila ni? Bulan 5. Okay. Bila sampai bulan 5, malaikat tengok, tak ada dah. Rupanya kat situ ada orang alim mari duduk ke apa ke. Wali-wali ke mari duduk situ. Dia berubah. Tapi sebenarnya, pada ilmu Allah tak berubah. Allah memang tahu dah. Memang Allah tahu dah. Pada malaikat aja yang berubah. Pada Allah tak berubah. Tak boleh. Allah tak boleh berubah. Apa sahaja. Perubahan adalah makhluk Mikail. Kemudian, dan diberikan naskah, buku apa yang nak dibuat, perang. Apa yang terjadi peperangan. Dan, tu perang bukan perang pula. Perang. Dan bergerak bumi dan telan bumi. Macam gempa bumi itulah. Gempa bumi, tanah runtuh. Bergerak bumi itu gempa bumi. Telan bumi itu tanah runtuh. Kan? Kena telan lah macam tu lah. Macam telan bumi. Bergerak bumi, bila bumi bergerak kan dia jadi gegar kan. Pergeseran tu berlaku. Orang dulu panggil bergerak bumi. Orang sekarang panggil gempa bumi. Dan telan bumi. Orang sekarang panggil tanah runtuh. Dan sa'iqah. Sa'iqah ni peti. Peti. Nak buat peti tu. Bila peti, berapa hari bulan peti, pukul berapa peti. Sa'iqah tu peti. Bila sebut peti tu yang, itulah peti tu. Mungkin kena orang ke, tak kena orang ke, kena apa ke, peti. Ini kerja siapa ni? Kerja Jibril. Diberi kepada Jibril. Ini yang orang putih ni. Orang putih buat cerita kan? Kalau tengok Tuhan ada Tuhan yang pegang peti, dia panggil Tuhan lah, dewa. Anak Tuhan. Bukan dewa. Tuhan yang besar tu. Mereka buat cerita. Kita tak begitu. Kita faham Jibril yang buat. Bukan dewa. Jibril. Itu kerja dia. Maknanya Jibril ada kerja lagi lah. Kerja Jibril menyampaikan wahyu. Dia tak pencen lagi lah. Antara kerja Jibril yang lain adalah membaling, melemparkan ilham baik-baik. Tiba-tiba yang duduk terasa nak pergi sedekah macam tu. Duduk terasa nak sponsor orang buka puasa Ramadan kali ni. Mari kat mana tu? Jibril tu. Jibril lemparkan yang baik-baik. Ilham dia panggil, ilham. Kadang-kadang tak tahu apa, dapat idea. Mana mari tu idea tu? Jibril lah. Jibril campakkan. Dan diberikan naskhah suratan segala amal kepada Israfil. Israfil pun ada kerja. Israfil kerja apa? Tiup sangkakala kan? Israfil kerja tiup sangkakala. Jadi sementara dia nak tunggu tiup sangkakala, 2 kali tiup sangkakala. Ketika nak matikan orang semua, kiamat, dan ketika nak bangkitkan. Tu kerja dia. Tapi sementara nak tiup ni bila tak tahu. Ni kerja dia.
Kerja dia itu segala amal-amalan, suratan amalan diserahkan kepada Israfil. Amalan-amalan yang kita buat tu, yang Allah takdirkan kita buat segala amalan, Israfil akan bantu. Dia akan gerakkan. Pergi semayang. Maka pergi semayang. Israfil punya kerja. Dan diberikan naskah suratan segala maksiat kepada Malakul Maut. Yang buat maksiat tu Malaikat Maut punya kerja. Duk perhati, bila aku nak tarik ni, nyawanya, bila aku nak tarik nyawanya. Yang mana Allah yang wakilkan pada Malaikat Maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Thumma ilaihi turja'un. Malaikat Maut ni sebagai wakil. Bukan malaikat maut yang buat. Semua dia nak buat. Aku benci dengan dia. Tengok benci rasa nak cabut nyawa. Rasa nak penampar. Rasa benci tengok dia ni. Power tanpa kan. Tak boleh buat gitu. Qul yatawaffakum malakul. Qul yatawaffakum. Yang mewafatkan, yang matikan, yang buat ni. Yang mencabut nyawa. Malakul maut. Malakul mautil ladzi wukila bikum. Wakil lah. Wakil aja. Wakil apa ni? Dia terima, perlu dia buat macam mana nak buat? Satu-satu. Berapa hari bulan, pukul berapa, saat berapa dia tengok, dia buat. Siapa buat? Jadi cabut nyawa lah. Jadi dan dalam masa yang sama diberikan naskah segala suratan, segala maksiat kepada Malaikat Maut. Dia nak tengok-tengok je. Tapi dia tak buat apa, cuma dia tengok, ni buat maksiat. Ni buat maksiat. Kalau sampai waktunya baru dia tarik nyawa. Maka Dhamer ni ganti nama. Yang nye tu lah. Dalam kitab-kitab Torah lama ni, nye punya banyak. Jangan salah letak nye. Jangan salah letak Dhamer. Nanti salah hukum. Ingat hari tu macam mana? Salah letak Dhamer. Macam mana? Kambing tu macam mana? Akikah tu. Ingat je? Contoh akikah. Salah letak Dhamer. Dah baca kitab Torah, salah letak Dhamer. Nye tu kembali kepada siapa? Salah letak Dhamer. Macam mana? Dan disunatkan akikah ketika apabila mendapat anak lelaki, kan? Dan disunatkan akikah pada hari ke-7 ketika mendapat anak lelaki. Dan disunatkan akikah pada hari ke-7 ketika mendapat anak lelaki dengan menyembelih 2 ekor kambing, okay? Yang sama rupanya. Nya tu nyemat kembali ke mana? Salah letaknya, bawa baby tu lah, cari kambing sama muka dengan anak dia. Yang sama mukanya. Dia kata kambing, 2 ekor kambing yang sama mukanya. Nya tu kembali kepada bayi. Bawa anak tengok, kambing tak sama dengan muka anak aku. Yang ni ambil yang ni. Sebenarnya nya tu kembali kepada siapa? 2 ekor yang sama rupanya, sama muka, sama rupa. 2 ekor kambing tu sama-sama muka. Janganlah seekor hitam, seekor putih. Tak mau lagi tu. Sah. Cuma afdal disunatkan. Biar sama. Macam adik-beradik tu. Biar sama. 2 ekor tu. Tengok muka, ni lebih kurang. Tanyalah tokai kambing. Mana yang nak muka nak sama? Kambing, tokai kambing dia kenal. Dia tahu. Hak ni, yang ni, hak ni, hak ni. Ni anak dia. Ni pak dia. Dia tahu satu-satu. Orang yang bela kambing dia tahu. Jadi salah letak Dhamer. Salah lah. Memang sunat lah. Kalau nak akikah anak 2 ekor tu, cari kambing yang sama, serupa. Kalau bukan adik-beradik pun tak apa. Janji warna kaki dia, besar dia, muka nak sama. Nak sama. Kalau nak sama tu betul, cari kembar lah. Nak sama kalau tak sama pun. Jadi Dhamer ni penting. Maka Dhamer, yakni ganti nama fiha, padanya. Fiha, ha tu lah Dhamer. Ha, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Tu, Dhamer tu. Fiha, padanya. Nya tu apa? Nya. Kembali kepada nya. Sebab kalau dalam ayat tu, fiha, fiha yufraku kullu amrin hakim. Padanya. Nya. Padanya. Fi, pada, ha tu nya. Nya tu kembali kepada apa? Jadi kata kembali kepada malam Lailatul Qadar pada jumhur al-mufassirin. Ahli-ahli ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran mengatakan ha tu, nya tu kembali kepada malam Al-Qadar. Jumhur lah, mana ramai kata malam Al-Qadar. Iaitu
diberi suratan ataupun apa yang berlaku pada hari itu diberi kepada malaikat. Siap dah apa yang berlaku, bukan yang telah berlaku. Yang telah berlaku tu raqib ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib atid duk tulis apa kita duk buat. Raqib duk kanan, atid duk kiri. Katalah raqib tulis yang baik, atid tulis yang jahat. Banyaklah khilaf kat situ. Tak apalah, kita ambil yang masyhur. Agak-agak hari ni mana yang goyang kaki? Raqib ke atid? Yang tulis amalan baik ke amalan buruk? Amalan jahat. Bimbang takut yang goyang kaki yang tulis raqib ni. Aku tak ada kerja, dia kata. Wah, busy nampak, dia cakap kat sebelah dia, belah kiri. Busy mana, taknya buat jahat aja. Buat benda salah, buat dosa, buat maksiat je. Busy nampak, aku hari ni tak ada kerja, kata raqib. Aku tak ada kerja. Dia akan tulis. Lepas dah tulis, dapat buku catatan tadi, catatan tu yang lepas. Setiap tahun akan dihantar, yang lepas. Bukan yang akan datang. Yang ini, yang akan datang yang akan berlaku. Yang pada malam Al-Qadar ni. Kata jumhur mufassirin, malam Al-Qadar diserahkan 1 tahun. Apa yang berlaku akan datang. Yang perlu dibuat oleh malaikat. Cabut nyawa ke, bagi rezeki ke, apa sahaja yang berlaku. Okey? Dan kata setengah, ada khilaf juga. Dan kata setengah mereka, kata setengah ulama mufassirin, mereka itu, dhamir itu, dikembalikan dhamir itu kepada malam nisfu Syaban. Dekat dah. Bila malam nisfu? Berapa hari bulan? 24 hari bulan 2. Hari ni? Oh, dekat dah. Berapa hari je lagi? Malam ni kata setengah ulama. Malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban, separuh. Separuh daripada bulan Syaban. Oh, maknanya sekarang menaik lah. Menaik. Oh, lagi 2-3 hari sunat bekam. Sebelum masuk ni nisfu Syaban. Sunat bekam. Supaya nanti bulan puasa Ramadan nanti nak bangun sahur tu tak ada pening-pening, mata melekat, makan tak lalu, tak ada. Kepala lah, kepala. Jangan badan. Badan ikutlah nak buat tak nak buat. Tak ada kena-mena badan, ni kepala. Supaya keluar angin, keluar darah ketul-ketul yang tak elok-elok yang sebab dia ngantuk je. Kerja mengantuk je. Malam tidur dah. Pergi kerja ngantuk juga. Mari masjid tempat ngantuk. Tadi semasa khutbah Jumaat tadi tidur lagi. Tidur je. Kita ngantuk. Ada benda dalam kepala tu. Buang. Ada benda dalam kepala. Jadi buang mungkin 1 ataupun 2 poin cukup lah kot. Kalau 3 banyak nanti botak kepala pula. 1 tengah, 1 belakang ke. Orang bekam tahulah. Buat 2. Di kepala di badan itu terpulang lah. Yang ni kata ni bekam. Ni elok dah time ni. Time apa dia panggil bulan bernaik. Dia ada menurun, menaik. Boleh buat. Maka kepada malam nisfu Syaban. Maknanya catatan tadi tu bukan pada malam Al-Qadar, pada malam nisfu Syaban. Khilaf ulama. Pada malam nisfu Syaban. Alah, khilaf pun sebulan je. Lebih kurang sebulan lebih sikit je. Nisfu Syaban separuh daripada bulan Syaban, 15. Malam Al-Qadar 10 yang terakhir Ramadan. Kalau tengok sebulan berapa hari je, bukannya beza banyak kan pun. Kata dikembalikan kepada nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban lah dihantar catatan yang lama. Malaikat ambil hantar catatan yang apa kita buat pada tahun itu dan terima catatan baru yang apa terjadi pada tahun itu. Sekaligus. Tu sebahagian ulama kata. Tapi dia kata ini bukan jumhur lah. Maknanya sebahagian kecil. Jumhur tu ramailah mufassirin. Dia kata bukan malam nisfu Syaban. Maka ditakdirkan segala perkara itu. Pada tahun tu ditakdirkan apa yang dah jadi, dah siap takdir. Dan disabitkan dia di dalam suratan. Ya ini yang rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar. Ni lah dia, qada dan qadar. Dah disabitkan dan telah ditakdirkan pada tahun itu apa yang akan berlaku pada kita semua. Semua sama ada perkara itu baik atau perkara itu buruk. Telah ditakdirkan dan telah diserahkan pada malam itu untuk 1 tahun akan datang. Untuk 1 tahun, sehingga 1 tahun. Segala perkara, nampak? Maka ditakdirkan segala perkara.
Bila sebut segala, janganlah cerita. Habis tu kalau orang yang buat jahat, orang yang berzina, tu ditakdirkan juga ke? Segala perkara. Tak ada kecuali. Yang itu kena kembali kepada akidah balik. Rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Terjemahan dia, semua perkara yang baik, untung baik dan untung jahat. Itu kalau dulu dalam kitab Hidayatul Sibyan dia kata untung baik dan untung jahat telah ditakdirkan. Kita beriman bahawasanya adanya untung baik dan untung jahat yang telah ditakdirkan ke atas diri kita 50,000 tahun sebelum kita ada. 50,000 tahun sebelum kita ada lagi. Tertulis semua apa yang sama ada baik ataupun jahat. Rukun iman yang keenam. Sebab tu kita doa tiap-tiap hari pada waktu subuh, masa kunut, untuk supaya Allah elakkan perkara buruk maksiat dan yang telah ditakdirkan ke atas kita. Kat mana ayat dia? Ayat kunut. Waqina birahmatika syarra ma qadait. Kalau kita faham tu, qi itu pelihara, dan qi pelihara. Qi itu pelihara, qaf aja. Qaf baris bawah tu pelihara. Senang je bahasa Arab. Qi pelihara. Qi jaga-jaga macam itulah. Qi pelihara, waqi pelihara, waqina dan peliharalah kami. Syarrama setengah tambah bi rahmatika dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu ya Allah. Setengah kata tak tambah pun tak apa. Waqina syarrama tu keburukan, kejahatan. Syarrama qadait yang telah engkau takdirkan. Ni yang telah engkau takdirkan ke atas aku buat jahat tu, ya Allah, dengan rahmatmu. Sebab tu ulama tambah waqina bi rahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, apa yang kau takdirkan tu nak minta tolong tukar. Tukar yang mana? Yang mu'allab. Yang mubram tak boleh tukar. Yang pada Allah dah tahu dah kita buat baik atau buat jahat. Yang mubram ni minta Allah tukar. Disabitkan di dalam suratan, siap tulis dah, dan diberikan dia kepada empunyanya daripada malaikat pada malam nisfu Syaban. Oh gitu pun. Malaikat semua dah siap dah. Lepas ni nak buat ini semua dah siap dah pada malam nisfu Syaban. Setengah ulama kata bukan malam nisfu Syaban, malam Al-Qadar. Khilaf ulama lah kat situ. Jadi nak tak nak kena belajarlah rukun iman. Jangan duk hafal aja. Rukun Islam kita belajar tak? Mengucap 2 kali syahadah. Kami ni Islam baka keturunan. Jadi tak apalah, dah mengucap lah maksudnya. Islam baka dan keturunan. Lepas tu mendirikan solat. Kena wajib belajar solat. Wajib belajar solat satu-satu. Bila wajib belajar solat, wajib belajar yang berkaitan dengan solat. Wuduk, mandi wajib, istinja. Yang kena-kena lah. Najis. Sebab adanya najis tak sah sembahyang. Belajar yang berkaitan dengan solat tadi. Sebenarnya tak wajib pun belajar wuduk, mandi wajib, istinja, basuh berak, basuh kecing. Tak wajib belajar pun. Suci pada najis, air mustakmal, air tak wajib belajar pun. Tapi kerana wajib sembahyang, yang mana nak sembahyang kena mandi. Kalau berjunub, kena ambil wuduk. Kalau tak ada wuduk, nak ambil wuduk mesti pakai air. Air pula ada air mutlak, ada air mutanajis, ada air macam-macam. Maka wajib belajar. Asalnya tak wajib. Kalau tak wajib sembahyang, maka tak wajib belajar. Sebab tu orang gila tak wajib sembahyang. Bila tak wajib sembahyang, dia tak wajib belajar. Mari nak kenal, ini air musyammas, ini air mutlak, ini air mutaghayyir, ini air qaid lazim, qaid tak lazim. Tak perlu ajar. Sebab apa? Sebab dia tak wajib sembahyang. Yang wajib ajar bab air, bab apa ni, cara basuh berak, cara istinja, kena ajar. Sebab dia wajib sembahyang. Apa kena-mena sembahyang dengan basuh berak ni? Ada kena-mena lah. Kalau basuh berak tak reti, sembahyang tak sah. Maka kena belajar istinja satu. Semua yang duk belajar tu kerana semata-mata solat. Nak solat. Jadi kena belajarlah semua tu. Kena belajar. Sebab apa? Sebab bimbang takut solat. Itu rukun Islam. Kita yang kedua. Kita kena belajar bab sembahyang. Kita pun belajar selesai. Lepas tu bab puasa, kena belajar. Tak boleh main ikut orang puasa, tak makan, tak minum, okey itu aja. Tidak, tak memadai. Akhir sekali dapat ju' wal atash. Nabi kata umat aku nanti akhir zaman dia berpuasa rajin, malah berpuasa sampai tak semayang pun ada. Puasa tapi tak semayang, bersepah. Semayang tapi tak puasa tak ada pula. Semayang tapi tak puasa, jarang nak jumpa, payah nak jumpa. Orang Melayu lah, orang luar jumpa. Saya nak jumpa. Orang India, orang Pakistan, dia cerita. Orang Melayu ni bagus, dia cakap. Saya masa dekat Puncak Alam dulu, ada satu kedai mamak. Bukan mamak sebenarnya, Kerala punya.
Maju Ahmad. Dah tutup dah. Dah tutup. Saya cerita dengan dia, dia kata orang Malaysia, Melayu bagus. Kenapa? Puasa semua puasa. Tak tutup aurat, tak pakai tudung pun puasa. Tak semayang pun puasa. Bagus. Tapi satu je tak bagus. Semayang ada. Orang tinggal kedai ke semayang. Tapi satu je tak bagus. Orang dia lah. Orang India tu. Semayang dia hebat. Semayang berjemaah. Tapi puasa tak tahan. Nampak? Setiap bangsa ada kelemahan. Mereka dia kata sembahyang memang A. Memang sembahyang. Bukan sembahyang seorang. Jemaah. Memang kita perhati. Mazhab Hanafi. Tapi kalau puasa, dia kata tempat dia. Kerala, Tamil Nadu tu kan. Bawah-bawah India tu. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ada kat situ. Tapi orang Melayu bagus. Puasa semua puasa. Jahat macam mana pun. Puasa. Tapi semayang tak bagus. Dia kata. Terbalik. Dia semayang bagus, puasa payah. Payah sebab nak tahan. Logiknya, mereka lebih logik lagi pada kita. Kita tak logik. Kita tu Melayu, tak logik. Kenapa tak logik? Sembahyang 5 minit, 10 minit. Puasa 13 jam. 13 jam boleh buat, 5 minit tak boleh buat. Tak logik. India lagi logik. Logik lah. Sembahyang sebab 5 minit, 10 minit. Kalau 5 kali baru tak sampai sejam. Keseluruhan 5 kali sembahyang. Tak sampai sejam. Puasa 13 jam. Sebab tu kami tak buat. Susah, dia kata. Logik kan? Masuk akal. Tapi Melayu jangan. 13 jam boleh buat. Malah kalau katalah maghrib pukul lambat, pukul 9 baru maghrib. Sanggup sampai pukul 9. Tapi semayang tak? Tak juga. Semayang berat bagi orang Melayu. Semayang berat bagi orang Melayu. Puasa ringan bagi orang Melayu. Bagi orang lain, bangsa lain, puasa sangat berat, semayang dia ringan. Jadi setiap bangsa ada kefasadan, kerosakan sendiri. Itu bukan semua orang, majoriti gitulah, sekadar disebut je. Bukan semua orang India gitu, yang alim-alim ramai. Maksudnya sekadar sebut gitu je lah. Sebab kita boleh perhati dekat pasal Ramadan tu, perhati. Perhati tengok. Puasa semua, confirm puasa. Tapi tak semayang. Itulah. Kadang-kadang tak payah tengok orang luar. Tengok ahli keluarga sendiri pun. Tak payah. Kadang tengok orang luar, tengok orang tu. Tak payah tu. Dalam keluarga sendiri. Ada. Allah. Nak berhenti kat mana ni? Tanda sikit je lagi. Lagi 10 minit. Dan setengah daripada alamat malam Lailatul Qadar, setengah daripada alamat tanda-tanda malam Lailatul Qadar ni, bahawa adalah malam itu tiada panas dan tiada sejuk. Ini ada antara tanda. Malam tu tak panas sangat, tak sejuk sangat. Malam tu. Dan naik matahari pagi-paginya putih. Pada pagi esok tu, ketika habis subuh tu, pada pagi syuruk, matahari naik, putih. Pagi tu warna putih. Tiada banyak cahayanya. Cahaya matahari macam tak sampai. Macam mendung. Macam itulah. Macam mendung. Tapi tak nampak macam mendung. Tak nampak macam nak hujan. Tapi mendung. Tu tanda. Kerana banyak malaikat naik turun pada malam itu berpuak-puak. Sebab turun ramai sangat malaikat, maka pada pagi tu nak naik lah. Naik tu naik. Sehinggakan cahaya matahari, malaikat dicipta daripada nur, cahaya. Bila cahaya kena cahaya matahari, cahaya dia macam berbalam-balam. Dia tembus. Sebab tu kalaulah malaikat macam kita juga buat daripada tanah, jawabnya masa naik tu gelak gelita. Gelak gelita bumi. Oleh kerana dia buat daripada cahaya juga. Tapi cahaya jisim latif. Cahaya yang hebat lah, yang mulia, yang halus. Latif. Yang lembut, yang halus. Jadi bila cahaya yang kasar, matahari tu cahaya kasar dia panggil. Sebab matahari ni api. Itu dia buat jin. Jin dia buat daripada api. Api ni macam cahaya juga, tapi kasar. Pembuatannya kasar. Malaikat daripada cahaya juga, tapi yang halus. Yang latif. Sebab tu jin tak boleh nampak malaikat. Macam kita tak boleh nampak virus. Boleh nampak bakteria. Kalau boleh nampak bakteria, tak makan nasi kita. Masa nak makan, penuh bakteria tu. Dia ni bercakap keluar habis bakteria. Bakteria kat mulut ni ada bakteria.
Memang menyauh, keluar, masuk. Kalau kena COVID tu lagilah. Penuh nampak ni, bertokar sini. Apa? COVID-19, bertokar dia punya coronavirus ke sini. Nampak? Kalau nampak lah. Tapi kita tak nampak. Walaupun itu makhluk juga. Itu cuma tak sama kejadian. Maka tak nampak. Begitulah tak nampaknya jin dengan malaikat. Tak nampak. Jin tak nampak malaikat. Malaikat nampak jin. Sebab malaikat dia lebih halus daripada jin. Jin nampak kita, kita tak nampak jin. Kerana jin daripada api, api dan tanah, api lagi halus berbanding dengan tanah. Tapi jangan risau. Nanti akhirat nanti kita boleh tengok jin. Boleh nampak. Malah ada ulama mengatakan jin pula tak boleh nampak kita. Nantilah. Tunggu mati dulu. Tunggu kiamat dulu, bukan mati. Tunggu kiamat dulu. Jadi bila malaikat naik, macam ada cahaya, lepas tu ada cahaya yang kasar, cahaya yang halus. Itu jadi nampak macam nak kata terang, tak terang, nak kata gelap, tak gelap. Dia panggil berbalam-balam. Dia tulis sini cahaya putih. Bukan putih itu, berbalam-balam. Macam mendung, tapi tak nampak macam nak hujan. Ya? Tiada banyak cahayanya kerana banyak malaikat naik dan turun pada malam itu berpuak-puak. Seperti firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Surah Al-Qadar. Yakni turun malaikat dan ruh. Ruh tu Jibril. Padanya, yakni pada malam Al-Qadar tu turunlah malaikat. Ramai malaikat. Malaikat yang duduk dekat langit, penduduk langit. Penduduk langit, penduduk bumi. Penduduk bumi kita lah. Penduduk langit tu malaikat. Jadi malaikat penduduk langit, dia beribadah dekat satu tempat nama Baitul Ma'mur. Macam Kaabah juga, tapi kat atas langit. Langit yang ke-7. Nabi Ibrahim ada kat situ. Ketika Nabi Isra' dan Mi'raj. Nabi kita Isra' Mi'raj, jumpa Nabi Ibrahim di situlah. Di langit yang ke-7, sedang beribadah atau sedang bersandar dekat Baitul Ma'mur. Dalam Quran ada kan? Surah Tur, Wat-Tur, wa kitabim mastur, fi raqqim mansyur, wal Baitil Ma'mur. Ada Baitul Ma'mur. Ni Kaabah kat bawah, petak Kaabah kat Mekah tu. Straight naik sampai langit ke-7, naik atas. Itulah tempat dia. Straight betul-betul. Straight betul. Kita pergi naik atas, kita ambil batu, kita jatuhkan, jatuh atas Kaabah. Nak bagi tahu straightnya. Jangan kita kan ada angin. Bila angin dia akan membawa. Tak adalah. Nak cerita tentang straight tu je. Straight ke bawah. Penduduk langit, dia akan beribadah kat situ. Dia akan tawaf kat situ. Malaikat semua tawaf kat situ. Kerajaan langit Allah. Kerajaan langit bukan Ayupin. Kerajaan lain. Kerajaan langit Allah. Semua duduk beribadah kat situ. Tapi malam Al-Qadar pakat-pakat turun. Ramailah. Ramailah malaikat turun. Bila turun takkan tak mau naik. Habis pada hari itu pakat-pakat naik. Masa naik tu yang nampak macam bendung tak bendung kan. Cerah tak cerah, gelap tak gelap. Diriwayatkan adalah pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat dan mereka itulah yang diam, yang duduk. Diam tu mendiami lah. Diam bukan duduk diam, diam. Yang mendiami, yang duduk, penduduk langit lah. Pada Sidratul Muntaha, pada Sidratul Muntaha. Yang turun-turun tu duduk kat Sidratul Muntaha, langit tu. Dia ada 10 lapis. 7, betul ada 3 lagi. Nabi naik Mi'raj. 7, lepas tu ada 3, 10. Dia duduk dekat mustawa tu. Mustawa. Atas pada langit yang ke-7. Duduk dekat diam pada Sidratul Muntaha. Sidir ni apa? Bidara. Sidir ni bidara. Kenapa nama tu? Panjang cerita kenapa nama bidara. Ada daun di situ besar-besar. Besar-besar telinga gajah. Daun besar telinga gajah kata Nabi. Besar daun. Macam mana keadaan? Wallahu a'lam. Kerana Allah bawa Nabi kita Mi'raj kerana nak senangkan hati, tenangkan hati Nabi kita, bagi seronok sikit Nabi kita, kerana pada tahun itu kematian 2 orang tulang belakang dia. Siti Khadijah, apa-apa hal, kalau nak dana, minta dia orang kaya. Isteri dia, Siti Khadijah.
Abang ada nak pergi sini. Sekarang nak kutip sikit kos-kos tu. Tak apa bang, saya bagi. Tu. Dia berniaga, ahli perniagaan yang berjaya. Maka mati. Bila meninggal, wafatnya Khadijah, dah tak ada sumber. Ada, tapi tak banyak dah sumber. Tapi tak apa, ada seorang lagi, Abu Talib. Abu Talib ni menggantikan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni presiden lah. PM. Perdana Menteri. Di Mekah pada waktu itu, Abdul Muttalib. Bila dia nak meninggal, dia pesan dekat anak-anak dia, supaya yang ganti aku adalah Abu Talib. Bukan yang lain-lain. Ramai jadi anak-anak Abdul Muttalib kan. Hamzah boleh, Abbas boleh, Abu Lahab boleh. Abu Lahab tu semua anak-anak Abdul Muttalib lah. Ramai. Tapi Abu Talib, jangan bagi kat lain. Bila meninggalnya, Abdul Muttalib dapat dekat Abu Talib. Jawatan yang tertinggi di Mekah. Jadi bila macam tu, Nabi menyampaikan, orang dah buat report, orang dah buat apa kan. Bila orang dah buat report, sampai dekat ketua dia lah. Dia ambil, oh ni report, koyak, buang yang tu sampah. Sebab tu Nabi selamat ketika dia ada. Oh, kita ada nak buat komplain ni. Ramai-ramai buat komplain, sign petition. Seorang nama Muhammad, anak saudara kau lah. Dia telah menyampaikan agama baru, nak meninggalkan agama nenek moyang kita. Kita nak dia di ni. Okey, kita akan terima aduan. Aduan semua kami terima. Lepas tu borang hilang. Buat aduan baru pula. Tu lah, kabel Nabi. Besar kabel Nabi. Tiba-tiba meninggal pada tahun yang sama. Maka dana dah susah nak dapat. Apa-apa hal nak mempertahankan diri dah susah dah. Sebab tahun yang sama, tahun kesedihan. Nabi sebatang kara. Sudah nak buat macam mana. Maka Allah bawa Mi'raj, pergi tengok kerajaan Allah, pergi tengok kekuasaan Allah. Sebelum ni Abu Talib tolong kan? Mari tengok kekuasaan Allah besar macam mana. Mari tengok kekayaan Allah. Sebelum ni isteri tolong kan? Siti Khadijah banyak tolong kan? Mari tengok kekayaan Allah. Bawa naik. Maka kuat balik Nabi untuk sampaikan. Sebab tu kan, bila dah kematian tu kan jadi macam Allah, macam manalah aku nak sampaikan ni. Nak sampaikan macam manalah. Bila tengok kerajaan Allah, kekayaan Allah, kekuasaan Allah, pangkat. Tengok. Boleh. Itu semangat balik, turun-turun, sampaikan. Itu dia panggil tahun kesedihan pada malam tu. Naik ke sampai Sidratul Muntaha. Kita kena berhenti kat situ. Ada satu kelas lagi. Dah lah, insya' ni kan. Tak sempat nak sampai nanti Indra Mahkota. Jauh kot. Berhenti kat mana? Dan Jibril alaihissalam dan sertanya 4 panji-panji. Berhenti kat situ. Jibril datang dan malaikat-malaikat tadi bawa 4 panji. Panji tu bendera. Bawa bendera. Satu dekat mana letak? Satu dekat mana? Satu. Bawa untuk letak panji tu. Bendera tu. Letak panji. Kita sambung akan datang. Sempat lagi, insyaAllah sempat habis sebelum bulan puasa. Tangguh dulu. Kita berhenti dekat muka surat 66 lah. Terus dengan tasbih kafarah. Tak, sebelum tu lupa pula. Saya ada buat kuliah muslimat kat sini. Kalau tak tahu lagi lah. Ini bukan untuk muslimin. Pesan kat anak isteri orang yang perempuan tu, supaya datang kuliah muslimat. Ada kuliah muslimat. Ada kat sini kan? Oh, ada. Tengok tu berapa hari bulan. Minggu keempat. Minggu keempat tak? Minggu keempat. Pakat-pakat mari lah. Buat kat luar tu. Dah berapa kali ya? 6 kali ke 7 kali dah. Maknanya lama dah. Takut tak tahu. Suruh isteri tu datang. Kita sendiri nak ajar, mampu ke? Cerita fake wanita. Tentang orang perempuan. Kita sendiri nak ajar sebagai suami, wajib ajar. Boleh ke ajar? Kalau boleh ajar, tak salah mari sini. Malah yang pandai-pandai tak mahu. Nak yang tak pandai. Yang pandai-pandai ajar sendiri. Tapi yang tak tahu, tak mampu nak ajar, suami tak mampu nak ajar, bawa suruh dia datang. Kejap je, pukul 9.30 sampai 9.30. 9.30 sampai 10.30 je. Sejam, paling lama pun sejam setengah. Itu je. Jadi pakat-pakat, bagilah, lepaslah kerja. Isteri tu simpan kat rumah lama buat apa. Bagi dia keluar akhir sekali. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.